Haka ialah sejenis tarian atau cabaran upacara kaum Maori. Haka biasanya dipersembahkan dalam kumpulan dan lazimnya mewakili paparan kebanggaan, kekuatan dan perpaduan suku kaum. Itu adalah merupakan tujuan haka itu digunakan. Dan dari segi ciri tindakan yang menunjukkan tarian haka ini ialah termasuk hentakan kaki, jejuran lidah dan tamparan badan berirama untuk mengiringi nyanyian yang kuat. Kata-kata haka seiring secara puitis yang menggambarkan nenek moyang dan peristiwa dalam sejarah suku itu. Haka dipersembahkan di mana secara tradisinya haka dilakukan apabila dua pihak bertemu sebagai sebahagian daripada adat di sekitar pertemuan. Sebagai contoh, haka digunakan di medan perang untuk menyediakan pejuang dari segi mental dan fizikal untuk pertempuran. Tetapi ia juga dilakukan apabila kumpulan berkumpul dengan aman. Hari ini haka masih digunakan semasa upacara dan perayaan kaum Maori untuk menghormati tetamu dan menunjukkan kepentingan majlis itu. Ini termasuk acara keluarga seperti hari lahir dan perkahwinan. Sejarah mana tarian peperangan haka, di mana satu persembahan awal haka yang digunakan oleh ketua, tinirau dan wanita dalam sukunya. Peristiwanya lebih kepada dia mahu membalas dendam kepada seorang ahli, iaitu pendeta bernama Kay yang bertanggungjawab membunuh ikan paus peliharaan tinirau. Dia menghantar wanita buatnya untuk memburu Kay, tetapi apa yang mereka tahu tentang dia ialah dia mempunyai gigi bengkok, dan apabila tiba di suku lawan mereka melakukan haka untuk membuat lelaki itu tersenyum dan menedahkan gigi K. Dengan itu identitinya terbongkar. Haka bermula sebagai tarian perang haka. Pertama dicipta dan dipersembahkan oleh suku Maori yang berbeza sebagai tarian perang. Ia adalah laungan perang nenek moyang. Ia dilakukan di medan perang kerana disebabkan dua sebab. Pertama, ia dilakukan untuk menakutkan lawan mereka, iaitu para pahlawan akan menggunakan ekspresi muka yang agresif seperti mata terbeliak dan menyucuk lidah. Mereka akan merengus dan menangis dengan cara yang menakutkan sambil memukul dan melambaikan senjata mereka. Sebab kedua, mereka melakukan ini adalah untuk semangat mereka sendiri. Mereka percaya bahawa mereka sedang menyeru pergi berperang untuk membantu mereka memenangi pertempuran. Mereka banyak dikoreografi dan dilakukan dalam masa yang sama. Ia memberi mereka keberanian dan kekuatan. Jenis haka ini lebih kurang dipanggil sebagai haka peperu. Kita lihat kepada ciri-ciri atau gaya poster peperangan haka. Haka ini adalah istilah generik yang diberikan kepada tarian perang Maori atau perang atau cabaran kesukuan. Ia terdiri daripada pergerakan berirama yang kuat, melibatkan pelbagai bahagian badan, tangan, kaki, mata, suara dan lidah semua memainkan peranan dalam mewujudkan mesej yang disiplin dan emosional. Asal-usul tarian ini dapat ditelusuri kembali kepada legenda Maori yang kita bahas tadi pada awal pengenalan. Seterusnya, tarian peperangan hari ini tiada peraturan yang dikatakan siapa yang harus memimpin tarian tersebut. Namun selalunya ia diketuai oleh kapten, seperti contoh iaitu Richie Mechechau menerajui pasukan, manakala kadangkala ia diketuai oleh pemain berketurunan Maori yang mampu bertutur dalam bahasa dan memberikan persembahan terbaik. Selalunya tarian peperangan haka ini ada dibuat dalam sukan juga, iaitu sukan rugby.
Di sini gambar yang menunjukkan persembahan tarian Hakka yang banyak melibatkan banyak jeritan serta penggunaan tangan dan kaki untuk menakutkan pihak-pihak lawan. Dan dunia pada ketika itu memang diperkenalkan dengan Hakka lah melalui penggunaan dalam sukan. Tetapi banyak yang tidak menyedari tradisi itu sejaknya berlakunya pada abad 19 tahun yang lalu. Tarian peperangan Hakka dalam penggunaan sukan ini bermula apabila pasukan Rugby Native New Zealand Maori yang berasal dari New Zealand di mana melawat British, Ireland dan Australia. Mereka bukan sahaja pasukan New Zealand yang pertama untuk melakukan Hakka, tetapi juga memakai pakaian seragam sukan hitam yang tersendiri di negara tersebut. Jadi lawatan tersebut mempunyai kesan besar terhadap sejarah rugby tempatan yang mendorong pembentukan New Zealand Rugby Football Union, iaitu NZRFU. Kemudiannya dinamakan semula New Zealand Rugby Union pada tahun 1892. The All Black mempunyai ujian antarabangsa pertama mereka pada tahun 1903 dan Maori All Black juga menjadi bahagian rasmi NZRFU pada tahun 1990 dan pasukan rugby ini terus menjalankan tradisi Hakka sejak daripada itu. Dari segi lirik, iaitu dalam nyanyian yang digunakan dalam tarian peperangan Hakka, di mana secara tradisinya sentiasa menyanyikan lagu yang dipanggil sebagai Kamate, di mana Kamate merupakan laungan perang yang ditulis pada tahun 1820 oleh Ketua Maori Te Rauparaha. Ia pertama kali dipersembahkan oleh All Black pada tahun 1888, tetapi hanya pada perlawanan di tempat lawan sehingga pada tahun 1986. Kamate Hakka juga dilakukan semasa pengumian bagi yang berprofil tinggi atau untuk menyambut tetamu kenamaan asing. Tetapi pada tahun 2005, mereka tampil dengan versi yang lebih baharu yang dipanggil sebagai Kapa o Pago yang eksklusif untuk pasukan rugby All Black dan hanya beraksi semasa perlawanan tertentu. Kini setiap kali New Zealand turun ke padang, tiada siapa tahu versi Hakka yang mereka nyanyikan untuk penentangan terhadap Afrika Selatan. Reid dan penenara yang mengetuai pasukan itu dalam persembahan yang dikenali sebagai Kapa o Pago. Jenis tarian Hakka iaitu di mana Kapa Hakka merupakan sampingan tarian peperangan Hakka. Varian tradisional Hakka adalah bentuk seni Maori kuno dan titik utama perbezaan antara kedua adalah bahawa Kapa Hakka mempunyai tumpuan yang kuat pada wanita. Lagu-lagu tradisional yang biasa menyampaikan perasaan, pengetahuan, puak dan naratif sejarah. Seperti Hakka, ia juga digunakan untuk menakutkan musuh semasa pertempuran. Walau bagaimanapun, penindasan tradisi dan adat istiadat Maori pada abad 19 tersebut adalah mengetahui Kapa Hakka untuk berubah menjadi lebih baik di mana banyak prestasi muzik berbanding dengan bentuk intimidasi. Dan pada hari ini Kapa Hakka terutamanya digunakan sebagai cara untuk memelihara tingkaga Maori yang merupakan adat istiadat dan percaya kepada orang Maori, iaitu terutama ketika mengajar anak-anak mengenai warisan mereka. Dan semua sekolah New Zealand mempunyai kumpulan Hakka dan Kapa Hakka sendiri dan pertandingan prestasi tentang tarian peperangan Hakka juga diadakan di sekolah pada setiap tahun. Raja Tintikas menunjukkan lelaki dari Ngati Tua Haratio ini sedang mempersembahkan Hakka Peperu
yaitu tarian perang dengan senjata pada hari Waitagi pada tahun 1934. Haka Peperu secara tradisinya dipersembahkan sejurus sebelum pertempuran. Tujuannya adalah untuk memberi inspirasi kepada pahlawan untuk mencapai kekuatan dan keberanian untuk menakutkan lawan mereka. Terdapat pelbagai haka yang berbeza yang mempunyai hubungan dengan peperangan, tetapi semuanya mempunyai fungsi dan kepentingan yang sedikit berbeza. Ciri fizikal Peperu ialah luar biasanya lebih kepada lompatan 2 kaki tinggi yang dilakukan secara serentak semasa tarian tersebut. Dan satu lagi jenis haka yang berkaitan dengan peperangan ialah pua. Pua ialah subkelas Peperu juga. Pergi kepada haka terapi. Haka terapi ialah bentuk haka yang tersendiri di pantai timur, dilakukan tanpa senjata dan dengan kaki kiri bersentuhan dengan tanah. Mengapa haka terapi ini menjadi senarai yang paling teratas, di mana pengunjung akan mengalami sendiri keseronokan dan emosi hari permainan. Dan individu tersebut akan merasa kagum dengan kekuatan penuh haka kerana ia berlangsung di atas pentas tengah di stadium yang sesak. Tetapi ia bukan sebarang haka. Dan itu juga haka terapi juga lebih kepada menguji kemahiran rabi seseorang, iaitu memadankan kemahiran menendang, menangkap garisan dan ketepatan mereka terhadap objek black fern dan lain-lain, serta mengalami cara mereka menyusun dalam zone interaktif hand-on, dan itu akan membuat individu tersebut menjadi bertenaga dan terujang. Namun terdapat kisah rabi New Zealand di mana melibatkan diri dalam sejarah, budaya dan orang yang telah menjadikan All Black dan pasukan berbaju hitam adalah sebahagian penting dalam kisah Aotearoa yang tidak boleh dilepaskan. Jadi seseorang itu akan belajar bagaimana permainan itu telah menjadi begitu rapat dengan identiti negara kita, identiti negara New Zealand, dan mengikuti perjalanan permainan yang dilakukan oleh pemain mahir itu. Perbezaan dari tarian Peperu dengan haka terapi, di mana haka Peperu dilakukan dengan senjata di tangan, manakala haka terapi tarian yang dilihat banyak pengunjung yang datang tapi bukan menggunakan versi yang tidak bersenjata. Jadi melodinya akan lebih kepada berasal daripada suara yang membangkitkan lagu tersebut, rentak dari tampar badan dan hentak kaki, dan gitar adalah merupakan satu alat yang digunakan untuk mengiringi program tarian tersebut. Kesimpulannya, sejarah tarian peperangan Maori ini banyak menunjukkan adat mereka tersendiri dalam mempersembahkan tarian tersebut, dan tarian tersebut menjadi kegunaan mereka, dan tarian itu juga menjadi tradisi, terutamanya seperti tarian kapal haka tadi yang saya katakan. Ia juga diturun-temurun sehingga ia dijadikan sebagai pertandingan supaya ia disertai oleh pelajar tersebut untuk mendalami tarian tersebut, untuk mempelajari tarian tersebut. Kesimpulannya di sini ialah sejarah peperangan tarian Maori ini banyak memberikan faedah kepada orang Maori itu sendiri, serta dia mempunyai pelbagai kaedah di mana ia dapat membawa sejarah peperangan Maori ini kepada dunia moden,
terutamanya dalam bidang sukan tadi, di mana dalam bidang sukan juga tarian peperangan Maori ini juga diteruskan sebagai adat mereka melakukan sebelum melakukan perlawanan.